Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Kalau sesiapa yang belum vaksin lagi, cepat-cepat daftarkan diri anda untuk divaksin. Dan ingat juga, kita belum menang lagi, sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kalau kita berkira-kira kan lagi beberapa bulan saja untuk calon-calon SPM 2021 akan menduduki SPM. Macam mana, semua dah bersedia ke? Terutamanya yang mengambil mata pelajaran sains. Kalau belum lagi, jangan risau. Kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita semua macam mana nak dapat keputusan yang sukses bagi mata pelajaran sains. Tapi masalahnya, saya macam tak tahu siapa guru hari ini kan. Mana cikgu ni? Cikgu ada. Cikgu dah bersedia. Cikgu okey cikgu? Nak tahu siapakah guru yang cukup segak ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Wah. Dimulakan dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Begitu. Macam nak nasyid kita, cikgu. Betul. Ini dia, kita bersama dengan Cikgu Roslah. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Ya, cukup segak bergaya, cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih, Mal. Sihat, cikgu. Sihat, alhamdulillah. Cikgu, saya nak tahulah, cikgu. Ni ada calon-calon SPM ni. Diorang tengah resah dan gelisah ni, cikgu. Alah, ada lagi bab diorang belum kuasai, cikgu. Betul. Jadi untuk kali ni, cikgu, kita nak sentuh bab apa sebenarnya? Okey, hari ini kita akan sentuh iaitu bab yang terakhir. Bab yang terakhir Dalam tingkatan? 4. Iaitu bab yang ke-12. Saya tahu, cikgu. Ya. Dia macam ada kena mengena dengan nuklear, cikgu. Ya, betul. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Jadi kepada calon-calon SPM yang mungkin belum kuasai bab ni lagi, jangan risau. Kejap lagi cikgu akan berikan, orang kata, keterangan lah kan. Macam mana kita nak buat, terutamanya nak menjawab soalan. Nak menjawab soalan terutamanya. Tapi apa-apa pun, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Saya nak minta Cikgu Roslan untuk kita lakukan sanitasi. Boleh ke, cikgu? Boleh. Okey, silakan, cikgu. Saya datang. Okey. Baik, cikgu. Okey, Cikgu saya gunakan terlebih dahulu. Dimulakan dengan bismillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik, kita pun sudah lakukan sanitasi dan kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Okey, seperti biasa, kalau ada gurunya, tanpa ada murid-murid pun tak boleh juga, cikgu. Sebab tu kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Katanya ada 6 buah sekolah, cikgu. Ya, betul. Ada 6 buah sekolah yang bersama kita hari ini. Patut banyak bas sekolah kat luar. Ada 6 buah sekolah ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Okey. On lah, Mike. Takkan tengok je. Assalamualaikum, semua sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Itu dia. Baik, saya nak tahu ni pelajar yang bernama Syahir. Awak daripada sekolah mana ni, Syahir? Dan juga cita-cita awak, apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umar Syilham bin Razali. Saya dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam. Cita-cita nak menjadi seorang pensyarah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terbaik, Syahir. Okey, seterusnya. Anik, betul ke Anik? Nama awak? Wah. Semangat muka ni hari ni. Lain macam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anik bin Amin dari Sekolah Agama Menengah Bestari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam syariah. Alhamdulillah. Terbaik, Anik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Amirah. Assalamualaikum semua. Nama saya Amirah Batisha binti Ajmain. Saya dari Sekolah SMK Shah Alam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan. Terbaik. Okey, seterusnya. Ini nama awak Kamarina ke Komarina ke? Macam mana saya nak sebut ni?
Nama saya Siti Nur Kamarina. Okey. Assalamualaikum dan Siapa yang jawab tu? Ada 2 orang ke? Kat bawah Khairina. Okey, sila sambung. saya salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Kamarina binti Zukairi. Okey. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor dan saya daripada sekolah SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Singkatan dia ialah SMK SAAS. Oh, SAAS. Dan cita-cita awak? Menjadi doktor. Menjadi doktor terbaik. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Natasha. Hai semua, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Natasha Maisara binti Hairul Anwar. Saya daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Seksyen 18. Cita-cita saya nak jadi pensyarah bahasa Inggeris. Pensyarah bahasa Inggeris. Wah, terbaiklah. Okey, yang ni baru betul awak punya turn. Khairina. Yalah cikgu. Nama lebih kurang tadi. Dekat bunyi Nana kat belakang tu. Okey, silakan. Ya. Cakap. On mic. Mic tu on. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Wan Karina Hanis binti Wan Khadir dari SMK Seksyen 22. Cita-cita saya ingin menjadi peguam. Menjadi peguam. Okey, terbaik. Ini dia murid-murid yang akan bersama dengan kita dan juga Cikgu Roslan bagi mata pelajaran sains. Baik, kita nak berhenti rehat dulu Cikgu. Ya, silakan. Ya, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu. Tapi sebelum itu saya nak tahu jugalah pandangan murid-murid tentang mata pelajaran sains ini. Saya nak tanya kepada Syahir. Syahir, apa pandangan awak tentang mata pelajaran sains ni? Senang ke atau susah? Bagi saya, mata pelajaran sains ni dia amat mudah jika kita faham bagaimana dan cara untuk menjawab. Itu saja? Short and sweet jawapannya. Okey, seterusnya Qamarina, pandangan awak tentang mata pelajaran sains atau mungkin awak boleh kongsikan sedikit mengenai bab nuklear yang kita nak sentuh kejap lagi ni. Pada saya tajuk nuklear ni agak luas. Okey. Jadi takkan kita nak belajar semua benda kan, jadi kita belajar sedikit saja dulu untuk permulaan bagi bab tenaga nuklear ini. Okey. Itu saja. Okey. Baik. Itu dia pandangan 2 pelajar mengenai bab yang kita nak sentuh kejap lagi. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 2021. Ya. Didik TV KPM. Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Roslan kita. Yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran sains bab tenaga nuklear. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Roslan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Lama kita tak berjumpa ya. Ya, Cikgu. Ya, okey. So kita teruskan kelas hari ini. Silakan. Okey, so kita bagi hari ini adalah bab yang terakhir tingkatan 4 dalam silibus tingkatan 4 lah. Okey. Iaitu tema tenaga dan kelestarian hidup. Dan babnya adalah tenaga nuklear. Okey. Bab 12 tajuknya tenaga nuklear. Okey, apa sebenarnya yang kita nak belajar tentang bab 12 ni? Okey, standard pembelajaran hari ini kita akan mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara-negara yang telah kita kenal pasti. Termasuk negara kita ke? So kita kena pasti dulu nanti ya. Ada ke? Kita tengok. Okey, yang kedua kita memerihal penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Baik. Alright, dan kita ada yang ketiga memerihal penjanaan tenaga elektrik. Okey, daripada tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni boleh buat elektrik, boleh hasilkan elektrik. Bukan boleh buat, boleh hasilkan elektrik. Okey. Dan yang keempat, kita ada mewajarkan pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. So maksudnya ada ke tidak stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Kita akan tunggu satu persatu ya. Okey. Alright. So kita pergi kepada apa yang hasil yang kita akan dapat, iaitu menerangkan manfaat kesan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain. Okey, membezakan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kita ada memahami struktur gambar rajah reaktor nuklear.
Kita nak tengok apa yang ada dalam reaktor nuklear tu. Okey. Pelajar-pelajar selepas ni, murid-murid lepas ni mungkin akan tahu apakah komponen-komponen, apakah struktur-strukturnya. Okey. Dan yang keempat, kita ada mengetahui kewajaran membina stesen jendela kuasa nuklear di Malaysia. Wajar ke tidak sebenarnya ya? Ada stesen jendela kuasa nuklear di Malaysia. Okey. So, kita pergi kepada yang pertama, apakah itu tenaga nuklear? Baik. Alright. So, kita rasa kita boleh minta tak daripada pelajar murid-murid kita ni yang Google Meet ni untuk memberikan jawapan? Ada sesiapa ke? Ada sesiapa yang nak bagi pendapat ataupun jawapan cikgu sebenarnya? Jawapan. Okey, Syahir. Saya cikgu. Ya, silakan Syahir. Tenaga nuklear ni merupakan tenaga yang terhasil daripada tindak balas atom. Kita tengok. Sama. Tepat cikgu. Tepat. Ini Macam definisi. nuklear. Ya, betul. Definisi daripada buku teks. Baik. Iaitu tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Maksudnya dalam itu ada atom-atom yang mempunyai kandungannya adalah nuklear. Tindak balas di dalamnya. Okey. So kita pergi kepada penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijana dan dikawal dengan baik. Okey, dan setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear. Okey, untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Kita tahu tadi kita ada bidang iaitu penghasilan tenaga elektrik. Yang sudah pasti Akmal pun tahu, mungkin murid-murid di rumah pun tahu bahawa tenaga nuklear juga boleh menghasilkan apa? Bom. Boleh menghasilkan bom Okey. So kini terdapat lebih kurang 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear. Iaitu sebagai sumber tenaga di negara mereka. Okey. Kita tahu bahawa tenaga nuklear ini adalah merupakan satu tenaga yang boleh memberikan satu kelebihan dari segi pelbagai bidang. Contohnya dari segi penghasilan tenaga elektrik yang mencukupi, dalam bidang pertanian, dalam bidang perubatan, banyak lagi dalam bidang-bidang lain. Juga dalam bidang ketenteraan. Itu kelebihan pada negara yang mempunyai tenaga nuklear. Okey. Antara ialah negaranya adalah iaitu Amerika Syarikat, kita ada Rusia, Perancis, Slovakia, okey, dan kita ada Jepun. Ini adalah negara-negara pelopor. Negara-negara pelopor utama tenaga nuklear. Tenaga nuklear itu maksudnya pelopor untuk untuk mendapatkan kelebihan dari segi mungkin penjanaan tenaga elektrik, untuk bidang pertanian. Okey. So kita tengok penggunaan tenaga nuklear ini juga, iaitu tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Tenaga alternatif ini kita katakan sebagai tenaga tambahan. Selain daripada tenaga asas yang kita perolehi, kita ada tenaga lain yang boleh memberikan tambahan tenaga, contohnya kepada sesebuah negara. Alright. So kita boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Sebab kita tahu sumber-sumber ini akan habis. Satu masa nanti mungkin petroleum sudah habis dicari gali. Arang batu sudah habis di Lombong. So kita kena ada satu tenaga alternatif. So tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding lagi dengan sumber tenaga lain. Okey, tenaga nuklear menghasilkan sinaran yang mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian dan perindustrian. Kalau saya tanya Akmal, dalam bidang perubatan, agak-agaknya Akmal rasa apa yang boleh dikatakan penggunaan tenaga nuklear dalam perubatan? Saya nak jawab cikgu. Okey, silakan Akmal. Murid pula tiba-tiba dia nak angkat tangan cikgu. Angkat tangan. Anik. Saya nampak Anik angkat tangan tadi. Okey. Apa dia Anik? Okey. Ada yang nak jawab? Anik dengar suara saya ke Anik? Dalam bidang perubatan, iaitu Anik. untuk merawat penyakit
Penyakit kanser. Penyakit kanser ya. Ya, jawapan saya sama dengan Anik tadi, cikgu. Sama dengan Anik tadi. Alright, penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. So sedikit introduction pengetahuan berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, kita tengok contoh soalan. Bagaimana soalan contoh untuk ditanya di dalam peperiksaan berkenaan dengan bab ini? Okey. Alright. Boleh Boleh. Alright. So kita tengok di sini ada soalan contoh sains SPM KSSM. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, ini adalah contoh soalan sains kertas 1 format baru KSSM. Ya. Okey. Cikgu hari ini ada bekalkan, tunjukkan ada 2 soalan. Okey. Okey, soalan yang kita katakan contoh tadi. Dan sebelum jawab, okey, cikgu nak kongsikan sikit tips lah macam mana nak jawab soalan kertas 1 ni. Silakan, cikgu. Boleh Boleh. Okey, yang pertama, okey, kebiasaan untuk menjawab kertas 1 ni kita pakai kaedah nama dia GPS. GPS? GPS. Apa dia tu, cikgu? GPS itu adalah garis, potong, selesaikan. Okey. Nak garis apa? Kehendak soalan. Gariskan soalan dia. Apakah maklumat soalan yang penting pada soalan tu? Okey. So kita boleh gariskan. Okey, kalau kita tengok, nanti kita tengok satu-satu ya. Okey. Yang kedua, kita ada potong. Potong yang tidak berkenaan. Kalau biasa kita dapat soalan ni, kita nak cari jawapan kan? Betul. Bersusah payah cari jawapan. So kali ni kita buang dulu jawapan yang tidak berkenaan. Tidak berkenaan. Pandai man. Right? Okey. So yang ketiga kita ada selesaikan S. Iaitu kita pilih, kita dapat jawapan yang paling akhir yang kita tidak potong, itulah jawapannya. Okey. Alright. So kita panggil dia sebagai teknik GPS untuk kertas 1. Okey, kita tengok pada soalan ni. Okey, kita jangan tunggu-tunggu lagi. Kita nak tengok macam mana pelajar, murid di Google Meet untuk menyelesaikan ini. Ya. Okey. Boleh ya? So ada sesiapa yang nak bantu cikgu untuk membaca soalan dan berikan jawapan. Kita minta Amal yang pilih kan? Saya pilih, cikgu. Okey, silakan Amal. Saya akan pilih Natasha dulu. Okey, Natasha. Silakan Natasha. Okey, baca dulu soalan. Silakan Natasha. Buka mic Natasha. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai tenaga nuklear? Okey. Sebelum Natasha jawab, okey, tadi kita pakai teknik GPS. Betul. Betul. Kita garis dulu. Apa maklumat yang kita boleh garis di sini, Natasha? Di hujung tu iaitu tenaga nuklear. Yes, tenaga nuklear. Kita boleh gariskan tenaga nuklear. Okey. Selesai untuk G. Kita pergi potong. Tapi sebelum kita potong, kita kena baca jawapan dia dulu. Okey, silakan Natasha untuk baca jawapan daripada A sampai D. A. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. B. Penggunaan terhad kepada penjanaan tenaga elektrik sahaja. Okey. C. Sisa radioaktif daripada tenaga nuklear tidak menjejaskan kesihatan hidupan. Okey. D. Tenaga alternatif yang boleh digunakan bagi menggantikan petroleum dan arang batu dalam menghasilkan tenaga. Itu je. Alright. So kita tengok dulu yang mana kita nak potong. Okey, agak-agaknya Natasha nak potong yang mana dulu? Alright, nak yang mana yang tak tidak berkenaan? Tidak berkenaan. Saya rasa nak potong A. A. Potong A. Okey, kita tulis kat sini A. Lagi? Kita nak satu jawapan sahaja. Lagi? B. Potong B. Okey, ataupun ada yang lain nak membantu? Ada sesiapa ke? Saya nak. Okay. Saya nak potong C. C. Okey. Okey.
Berhenti dulu di sini. Okey, So kita ada berhenti dua. memotong dulu. Kita berhenti potong dulu jawapan yang tidak berkenaan. Okey. So kita ada dua jawapan pilihan. Okey. Iaitu B dengan D. D. Alright. So di sini kita kena selesaikan. Iaitu di mana kita pilih jawapan yang paling Tepat. tepat. Okey. Cikgu rasa cikgu nak semua jawab. Oh. Ya. So maksudnya kita akan tengok jawapan daripada semua pelajar. Apakah jawapan yang dipilih? Mereka kena angkat kertas ke cikgu? Dia nak buat. Yes, angkat Okey. jawapan sama-sama. Okey, semua tulis jawapan dulu. Semua tulis jawapan dulu. Kita ada dua pilihan je sekarang. B atau D? D. Ya. Okey, rasa semua dah tahu dah ni. Okey. Baik. Semua dah tulis ke? Okey. Boleh kita dapatkan jawapan sekarang? Okey, kita angkat jawapan sama-sama 1, 2, 3. Angkat. Angkat. Okey. Okey. Terbalik. Ada yang terbalik. Natasha, dia awak terbalik, Natasha. Dia awak terbalik. Yang itu, Natasha. Okey. So Okey. sekarang ini adalah Ada D dan ada B, cikgu sebenarnya. ada B. Wah, okey. So jawapan yang paling tepat adalah D, cikgu. ya. Tepat sekali. Jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, kita tanya siapa yang jawab B tadi? Ko Marina. Kita tanya apa, kenapa? Mungkin dia ada sebab kenapa dia jawab B tadi. Ya. Okey, kita nak dengar daripada Kamarina. Ya. Ya, silakan Kamarina. Saya lepas pandang sebab dia ada perkataan sahaja dulu. Okey. Ini ada perkataan sahaja. Okey. Ini yang perlu murid-murid di rumah, murid-murid yang akan mengambil SPM nanti kena pastikan. Okey, sebab kita dah bincang tadi. Okey, sebab penggunaan tenaga elektrik, penggunaan terhad kepada penjanaan tenaga elektrik. So maksudnya kita dah bincang tadi tenaga nuklear ni dia lebih luas, bukan hanya untuk tenaga elektrik sahaja. Ya, untuk so dia ada untuk pertanian. perubatan, pertanian. So itu adalah kesilapan yang perlu kita elakkan. Iaitu bila ada perkataan sahaja dia hanya merujuk kepada hanya penjanaan tenaga elektrik. Tak apa Kamarina, jangan susah hati. Kita lebih berhati-hati apabila untuk menjawab atau memilih jawapan. Okey, tahniah kepada semua kerana dapat menjawab dengan baik. Okey. Alright, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Siapa yang nak tolong bacakan? Ada sesiapa? Ya. Ada Saya sesiapa pilih yang nak lah. Okey, silakan Man. Okey, pilih. tadi dah yang perempuan, kita pilih yang lelaki pula. Muhammad Anik, silakan. Muhammad Anik. Silakan Anik. Baiklah, soalan kedua, apakah kelebihan menggunakan tenaga nuklear berbanding bahan api fosil? Okey, so kita nak buang dulu Anik. Kita gunakan teknik GPS tadi, kita buang dulu. Yang mana agaknya Anik nak buang dulu? Yang tak ada kaitan dengan maklumat. Ataupun kita garis dulu tadi. Kita garis dulu tenaga nuklear berbanding bahan api fosil, iaitu tenaga nuklear berbanding bahan api fosil. Ya. Dan kelebihan yang kita nak. Yang penting situ adalah kelebihan. Okay? G tadi kita garis. Betul. P kita potong atau buang jawapan yang tidak berkenaan. So Anik nak buang yang mana dahulu? Saya rasa nak buang D. Nak buang D. Alright. Okey. Lagi satu? Lagi satu saya rasa macam nak buang C kot. C. Okey. So kita ada dua pilihan jawapan sekarang. Main macam main apa? Pilihan. Okey. So kita A ada atau B cikgu A atau B A atau B. Okey. So kita kena selesaikan. Kita tengok kali ni adakah kita akan dapat jawapan yang semuanya tepat. Semuanya betul daripada murid-murid Google Meet. Tapi soalan ni pun agak mengelirukan sebenarnya. Betul, sangat mengelirukan. Kalau kita saya tengok. pun saya tak tahu A atau B. Tapi saya pasti B. murid-murid di Google Meet boleh menjawabnya. Okey, sila tulis jawapan di kertas. Okey. Sama ada A murah atau B mesra alam. Soalan yang bernilai RM10. Man, murid-murid di rumah pun boleh mencuba sama. Walau kita tak nampak dia. Kita nampak cikgu sebenarnya. Kita nampak sebenarnya. Kita nampak. Kita nampak cikgu.
So kita boleh terima jawapan daripadanya ya. Okey. Okey, kita tengok. Baik, Okey. semua dah bersedia ke? Kalau dah boleh angguk. Okey. Okey. Baik, kita angkat jawapan sama-sama. 1, 2, 3. Angkat jawapan itu. Ada yang A. Semua A, cikgu. Semua A. Dan jawapan sebenarnya adalah Ya. A. A. Iaitu murah. Ya. Okey, so kita nampak guna teknik ke kita boleh dapat jawab dengan baik. Dan kita juga boleh dapat tentukan jawapan dengan lebih mudah. Okey, baik. Kalau cikgu ada GPS, saya ada KRD, cikgu. Oh, KRD. Apa dia Mala? KRD. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Alright, Semuanya terima kasih. selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Kita pun dah KRD, cikgu. Ya, KRD. Kita rehat dulu ya. Ya, sekarang kita nak masuk balik ke GPS, cikgu. Ya, okey. Okey, jadi cikgu Rosai, kali ni kita nak sentuh apa pula, cikgu? Okey, so kita sampai kepada standard pelajaran kita yang kedua, iaitu penghasilan tenaga nuklear. Okey. Kita tahu kegunaan dia. Kita tahu dia boleh membantu kepada negara-negara iaitu dengan penggunaan tenaga elektrik, okey, dalam pertanian, perubatan, tapi kita kena tahu juga bagaimana nak menghasilkan tenaga nuklear ini. Okey. Alright, iaitu kita dapat tahu dengan tenaga nuklear ini dapat dihasilkan melalui dua cara, iaitu pembelahan nukleus Okey. dan pelakuran nukleus. Apa itu pembelahan nukleus? Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, pembelahan nukleus kita katakan dia sebagai proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey. Okey. Okey, kita ada pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan dibedil atau membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Oh. Ni tembak aku nama pecah. Macam tu konsep dia. Kita tengah tengok satu persatu. Okey, bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus tadi pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Maksudnya selagi dia banyak dia pecah, dia lagi ringan dan dia lagi stabil. Okey. Dan kita ada seterusnya proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Okey, kita tengok ini adalah gambar rajah berkenaan bagaimana proses pembelahan nukleus tadi berlaku. Kita tengok ada satu neutron, okey, dan diikuti dengan ada uranium 235 dibedil atau ditembak. Okey, pada uranium 235 tadi dia akan berpecah. Okey, dan apabila dia berpecah dia akan menghasilkan tenaga yang begitu besar. Okey, dan dia akan menghasilkan atom yang sama seperti sebelum dibedil. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Itulah yang kita tahu berlakunya dalam satu tragedi, iaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Okey. Iaitu bom atom. Bom atom. Iaitu di mana berlakunya proses pembelahan nukleus tadi menyebabkan satu letupan yang besar. Bila bom tu dah jatuh, dia dah pecah, dia dah makin lama makin besar-besar. Itulah menyebabkan kemusnahan dia agak lebih dahsyat. Alright, okey. So kita teruskan dengan apa itu pelakuran nukleus. Okey, pelakuran nukleus kita tengok merupakan proses pencantuman. Tadi pecah-pecah. Pembelahan, pelakuran bercantum. Bercantum. Bercantum.
atau penggabungan dua nukleus yang radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Tenaga pasti akan dibebaskan. Okey. Okey? Sebagai contoh, dua nukleus kecil seperti deuterium ataupun tritium, isotop untuk hidrogen, bercantum serta membentuk satu nukleus yang lebih besar dan lebih berat. Okey, proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Okey. Okey, dan proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding pembelahan nukleus. Oh. Nampak tadi tadi pembelahan dia pecah-pecah-pecah. Pelakuran dia sambung-sambung, dia gabung-gabung bagi dia satu lagi besar. Yang tadi lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil, lagi stabil. Ini gabung lagi stabil. Kalau yang tadi pun dah dahsyat. Yang ini lagi dahsyat. Okey, so kita tengok bagaimana. Ini adalah contoh, kita ada deuterium dengan helium, tritium dan kita ada penghasilan tenaga disebabkan oleh daripada neutron tadilah. Okey. So ini yang kita panggil dia pelakuran nukleus. Okey. Agak-agaknya ada perbezaan tak di antara kedua-dua di antara pembelahan nukleus dan dengan juga pencantuman pelakuran nukleus. Okey. Agak-agak ada tak beza? Kita nak tanya Amira boleh ke cikgu? Nak tanya Amira? Okey, nak tanya Amira. Okey, kita tanya Amira. Yes, ya. Ada beza tak? Ada. Okey, ada. Apakah perbezaan di antara kedua-duanya? Okey. Perbezaan Saya tadi. rasa tahu. Siapa tu? Natasha nak membantu. Okey, Natasha. Kalau daripada segi hasil tindak balas, kalau pembelahan nukleus ni dia akan menghasilkan lebih banyak zarah radioaktif. Okey. Kalau dari segi pelakuran pula, dia hanya akan menghasilkan sedikit je zarah radioaktif. Okey. Tapi Amira tadi sebenarnya nak jawab tu. Cikgu tahu dia tahu. Cuma dia bagi laluan. Dia bagi laluan kepada Natasha. Tak apa Amira. Okey, Amira next nanti cikgu. Nanti kita teruskan dengan Amira nanti. Okey. Alright. Okey, itu adalah perbezaan yang jelas iaitu hasil daripada pelakuran dengan pembelahan nukleus tadi. Faham. Okey? Okey, cikgu. Alright. So kita pergi kepada soalan contoh Sains SPM KSSM kertas 2. Tadi kertas 1. Yap. Ini kertas 2. Okey? Iaitu bahagian B. Alright. So kita nampak pada gambar rajah ini. Alright. So gambar rajah tadi kita tengok. Okey, ada tadi disertakan dengan gambar rajah kan? Betul. Untuk pembelahan dengan pelakuran nukleus. Alright. So kita nak murid-murid kita jawab untuk soalan ini. Okey, tapi sebelum jawab mesti dulu baca soalan dan fahami gambar rajah. Pandai tak? Okey. Betul. Kita nak jawab kan? Betul. So kita kena baca soalan dulu dan kena faham dulu gambar rajah. Itu tips yang cikgu boleh kongsikan juga kepada murid-murid di rumah. Ini bukan GPS dah cikgu kan? Dia ni kertas 2, tak ada GPS dah. Okey. So kita tengok di sini, okey, rajah 1 menunjukkan proses W. Okey. Tadi dah kita bincang dah tadi apa ada 2 proses je kan? Tak banyak pun, ada 2 je. Ya. Okey. So kita nak minta Amira. Amira boleh? Boleh. Boleh. Amira, seorang lagi. Kita nak dua-dua terus. Seorang lagi, siapa yang nak jawab untuk yang kedua? Kita minta Syahir boleh, Syahir? Syahir. Satu lelaki, satu perempuan cikgu. Okey, satu. Okey, so Amira jawab yang pertama dan Syahir jawab yang kedua. Okey. Alright, silakan Amira. Apa jawapannya Amira? Apakah itu proses W? Proses W ialah pembelahan nukleus. Okey. Baik, betul. Tepat sekali iaitu pembelahan nukleus. Okey, Syahir, apa jawapannya? Nombor 2, tenaga nuklear. Okey. Iaitu tenaga yang terhasil apabila nukleus uranium-235 dibedil oleh neutron. Ya, kita tengok ada neutron tadi dibedil dan dia menghasilkan tenaga iaitu kita panggil tenaga nuklear tadi.
Ya. Alright, kita tengok betul tidak jawapan dia? Betul. 2 markah. Dia 2 markah untuk Syahir, 1 markah untuk Amirah. Iaitu proses daripada dia adalah pembelahan nukleus. Yap. Dan yang kedua iaitu terhasilnya tenaga nuklear. Dan juga disebabkan oleh berdilan neutron memecahkan nukleus uranium 235. Okey. Alright. Okey, so kita teruskan. Okey. Siapa nak baca dan boleh jawab untuk soalan ini? Okey. Mungkin Khairina. Okey. Khairina. Okey. Rajah 2 menunjukkan satu simbol yang dilihat pada bahan-bahan berbahaya di bawah. Okey. Apakah kesannya terhadap alam sekitar sekiranya bahan pada rajah di atas dibuang ke dalam sungai? Okey. Um, Agak-agaknya apa jawapan ni? Kalau bahan ini yang tanda ini, bahan yang bertanda ini dibuang ke dalam sungai. Okey. Pertama, hidupan sungai akan mati. Okey, hidupan sungai Yang akan kedua, mati. Yang kedua? Air sungai akan tercemar. Okey, air sungai akan tercemar. Okey, kita tak nak bagi tahu jawapan dulu. Oh, simpan dulu. Ya, simpan dulu. Kita Okey. tengok yang kedua dulu. Boleh. Okey. Kita nak pilih siapa? Okey. Ada sesiapa yang nak jawab untuk soalan ni? Mungkin kita minta Anik, cikgu. Anik, okey. Okey. Boleh. Soalan, cadangkan satu cara untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan betul. Jawapan saya menyimpan bahan radioaktif dalam bekas plumbum. Oh, okey. Ini jawapan yang biasa didengar ni. Menyimpan bahan radioaktiviti dalam plumbum. Okey, kita semak jawapan ya. Di antara jawapan Khairina dengan jawapan Anik. Okey. Jawapan yang diberikan oleh Khairina tadi, yang pertama iaitu sungai tercemar dengan bahan radioaktif. Okey. Betul, tepat sekali Khairina, tanya. Okey, dan jawapan yang kedua, hidupan sungai akan mati dan tercemar dengan bahan radioaktif. Juga betul jawapan daripada Khairina. Okey, so tanya Khairina, betul jawapannya? Okey, kita tengok jawapan Anik. Okey, cadangkan satu cara untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan betul. Anik cakap apa tadi? Ulang balik Anik. Boleh ulang balik? Simpan. Menyimpan bahan radioaktif dalam bekas plumbum. Okey. Betul. Okey, satu lagi jawapan juga diterima iaitu simpan di dalam bekas konkrit. Janganlah tulis jawapan dia konkrit saja. Tulislah sedikit bekas supaya senang kita faham. Oh, disimpan di dalam bekas bekas yang ada konkrit lah. Okey. Okey. Kita ada bagaimana untuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Right. So kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ini dilakukan di dalam stesen janakuasa tenaga nuklear. Okey, sebuah stesen janakuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan penjana. Okey, dan reaktor nuklear yang menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Tadi awal-awal tadi saya ada bagi tahu Mal kan. Adakah negara kita mempunyai janakuasa nuklear? Ada ke cikgu? Oh, itu persoalannya. So kita tengok adakah ada tidak? Belum lagi sampai. Belum sampai lagi. Belum lagi. Kita tengok dulu apa yang ada di dalam reaktor nuklear. Okey. Macam mana? Apakah struktur? Apakah komponen yang ada di dalam reaktor nuklear? Okey. Kita tengok pada gambar rajah ini adalah berkenaan dengan struktur reaktor nuklear yang terdiri daripada kita ada rod pengawal boron. Iaitu rod ini adalah rod yang mengawal tindak balas pembelahan nukleus. Tadi kita dah belajar pembelahan nukleus kan? Betul. Dia yang mengawal pembelahan nukleus di dalam reaktor tu. Okey. Dia menyerap neutron yang berlebihan. Dan kita ada moderator grafik, kita ada rod bahan api uranium.
rod bahan api uranium ini untuk membebaskan tenaga haba. Sebab bila tenaga yang dihasilkan tadi, begitu banyak, rod inilah yang membantu supaya tenaga tadi dapat dikawal dari segi pembebasan tenaga yang dihasilkan. So kita panggil dia rod bahan api uranium. Dan dia akan memanaskan gas untuk mengalir melalui teras reaktor. Okey. Dan kita ada, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, kita ada juga perisai konkrit dan enjin penyejuk. Sebab apabila tenaga dihasilkan tadi, dia akan menghasilkan haba. Yang kita tengok akhir sekali dia akan dialihkan kepada turbin, di mana turbin tadi akan menjanakan elektrik melalui kondenser. Di situlah kita akan dapat alihkan tenaga elektrik tadi ke bahagian-bahagian pencawan-pencawan elektrik tadi untuk dibekalkan kepada rumah-rumah. So maksudnya proses yang dihasilkan itu daripada awal konsepnya adalah di mana dia untuk mengawal untuk penghasilan tenaga, dan tenaga tadi ditukar untuk menjadi tenaga elektrik. Baik, itu dia. Betul. Cukup. Interesting cikgu ya. Ya, betul. Tapi cikgu, saya minta maaf lah cikgu. Alright. Kita kena KRD sekali lagi cikgu. KRD, kita tahu. Baik. Kita akan KRD. Kita lihat dulu, selepas ini kita akan sambung balik bersama dengan Cikgu Roslan dalam Sukses SPM 2021. Ya. Alright. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Baik, di dalam segmen terakhir ini, Cikgu Roslan nak sentuh apa tu cikgu? Saya nampak reaktor nuklear Malaysia. Ya, betul. Itu yang kita janjikan tadi kan? Ya. So akhirnya kita akan jumpa reaktor nuklear Malaysia. Kat mana tu cikgu? Okey, sebenarnya Malaysia juga mempunyai sebuah reaktor nuklear. Berkuasa 1 megawatt, dimiliki oleh Agensi Nuklear Malaysia. Nama dia adalah Reaktor Tega Puspati RTP. Mula beroperasi pada 28 Jun 1982. Inilah gambaran dia. RTP ini merupakan jenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan bahagian teras reaktor tersebut. Tapi ada tapinya. Itu yang nak dengar tu. Tapinya, reaktor ini hanya untuk tujuan latihan. Penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Dan Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt. Kita ada 1 megawatt sahaja. Jika mahu menjalankan penjanaan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. Mungkin akan datang, mungkin kita boleh, insya-Allah. So kita ada apakah kewajaran pembinaan tenaga? Adakah wajar sebenarnya, Mal? Berat soalan tu. Berat soalannya. Melaksanakan pembinaan stesen janakuasa nuklear, beberapa faktor yang perlu diambil kira. Bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Kita kena fikirkan akan datang, kita kena ada satu janakuasa yang menghasilkan energi kerana semua bahan ini akan habis. Betul. Kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Dan kewajaran lain seperti kawasan bagi membangunkan stesen janakuasa nuklear juga mestilah kawasan yang strategik. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil yang kita dah ada guna sekarang. Ini adalah Agensi Nuklear Malaysia yang terletak di Bangi, Selangor. Siapa ni bolehlah nak berjalan-jalan pergi ke sana di bawah MOSTI Agensi Nuklear Malaysia. Aktiviti utama dia adalah untuk penyelidikan dan pembangunan teknologi
bagi negara dengan kerjasama antarabangsa. Alright. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang terakhir untuk format KSSM ini, iaitu soalan kertas 2. Yang ini adalah untuk murid-murid di rumah. Okey, ini adalah soalan contoh untuk format baru KSSM 2021. Ini sebelum ni tak ada. Sekarang ni untuk format KSSM ni ada. Okey, so soalan contohnya seperti biasa berkenaan dengan sesen jana kuasa nuklear. Okey, yang kita tengok kat sini adalah berkenaan dengan gambar rajah. Okey, iaitu kegunaan rod pengawal dalam reaktor nuklear tadi kita telah bincangkan, iaitu berkenaan dengan untuk mengawal tindak balas bahan pembelahan nukleus atom. Dan kita juga tadi tengok apakah nama rod pengawal tadi, iaitu jawapannya adalah boron. Boron. Boron Okey. Dan kita ada kat sini, kita nak tanyalah murid-murid Google Meet kita. Okey, apakah jawapan untuk air biasanya digunakan sebagai ejen penyejuk? Mengapakah sistem penyejukan ini sangat penting? Apakah yang berlaku jika sistem ini gagal berfungsi? Okey, kita tahu bahawa apa yang berlaku jika gagal berfungsi. Okey, cikgu nak tanya, mungkin ada pelajar Google Meet yang nak ni. Ada sesiapa? Okey. Yang nak volunteer? Volunteer. Apakah jawapannya? Atau mungkin kita minta, yang tengah menulis tu, Okey, Kak Marina, cuba. Untuk soalan ini, silakan. Okey. Boleh tolong jawabkan? Tak dapat jawab. Okey, sebenarnya air biasanya digunakan sebagai ejen penyejuk. Mengapakah sistem penyejukan ini sangat penting? Kita tahu di sini ialah untuk mengawal suhu dalam reaktor. Okey, jika sistem ini gagal berfungsi, keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya letupan dalam reaktor nuklear. Ya, betul. So ini satu contoh lagi, iaitu soalan untuk kertas 2 mereka cipta, iaitu berdasarkan situasi. Okey, di sini cikgu hanya untuk kongsikan tips sahaja. Okey, tips macam mana untuk jawab soalan ini adalah di mana jika diberi penyataan dan juga dalam bentuk apakah alat-alat radas yang diberikan, tolong gunakan semua alat radas yang diberikan. Okey, alat-alat radas ini yang diberikan ni sila gunakan semua dan pastikan apabila diminta untuk buat lakaran, contoh soalan dia macam ni, lakarkan penjana tenaga yang ringkas pada ruang disediakan di bawah, tolong pastikan dilabelkan. Kita nak tengok sedikit apa lakaran yang pelajar murid-murid yang buat. Boleh berikan jawapan. Atau mungkin semua murid ada sesiapa yang dah menghasilkan lakaran tersebut. Untuk penjana tenaga. Boleh angkat jawapannya? Boleh kita tengok? Silakan. Silakan angkat jawapannya, macam mana lakaran yang dibuat. Itu Anik. Lakaran yang dibuat. Siapa? Natasha ada. Syahir ada. Dan Amira pun ada. Alright. Kak Marina, boleh angkatkan jawapannya? Kita tengok jawapan yang sebenar dia adalah ini jawapannya. So yang kita bandingkan dengan murid-murid yang jawab tadi. Yang pastikan murid-murid di rumah tadi labelkan dan gunakan semua alat-alatan yang diberikan tadi supaya mendapat jumlah markah yang diperuntukkan. Iaitu 3 markah. 3 markah. Iaitu kita tengok kat sini dia terangkan gegelung dawai kuprum berdasarkan gambar rajah Apa yang dilakarkan diterangkan, iaitu kepingan logam diletakkan di antara 2 magnet untuk pemotongan medan magnet arus aruhan terhasil dan menyalakan mentor. So itu sahaja. Ini teknik apa pula cikgu? Sesiapa yang berusaha akan dapat apa yang diusahakan. Kita kena berusahalah untuk kita dapat keputusan yang sukses. Baik cikgu. Mungkin cikgu boleh membuatkan rumusan dan juga tips-tips kepada murid-murid di luar sana. Setiap kali kalau nanti nak tibanya hari SPM, terutama bagi mata pelajaran sains ni, macam mana diorang nak dapat keputusan yang sukses ni cikgu? So kepada
murid-murid di rumah. Okey, yang penting untuk sukses di dalam SPM 2021 contohnya. Okey, yang penting kita kena sentiasa banyak buat ulang kaji. Yep. Kita kena banyak buat latihan, pengukuhan supaya apabila kita ulang beberapa kali, so insya-Allah mungkin pada masa yang akan kita tahu teknik bagaimana nak menjawabnya. Okey, bila kita tahu teknik nak menjawabnya, so apa soalan yang datang kepada kita, kita dapat jawab dengan baik. Yang penting kita tahu berapakah peruntukan markah yang diperuntukkan untuk jawapan kita. Okey. So itu tips yang untuk murid-murid di rumah dan juga murid-murid Google Meet. Di Google Meet. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Roslan kita kerana kongsikan mengenai bab tenaga nuklear, dan saya pasti murid-murid di luar sana yang mungkin sebelum ni agak kurang faham mengenai bab tenaga nuklear, dan selepas Cikgu Roslan tunjuk macam mana kita nak jawab, harap semuanya faham. Baik, kita akan jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang bersama dengan kita. Kita ada Anik, kita ada Syahir, Khairina, Kamarina, Amirah dan juga Natasha. All the best kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, bye.